أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, Al-Fadhil Tuan Imam Bilal Siang, barisan pengurusan masjid, barisan takdiran masjid, tuan-tuan, puan-puan, para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, datuk-datuk, serta semua hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah SWT kerana kita berada dalam satu majlis yang baik, insya-Allah. Majlis yang dalam majlis yang dipuji oleh para malaikat, yang dipuji oleh Nabi SAW, dan Allah SWT mengangkat darjat orang yang duduk di dalam majlis ilmu, insya-Allah. Moga-moga Allah ikhlaskan, Allah bantu kita untuk niatkan ikhlaskan niat kita menuntut ilmu. Kita duduk di sini di rumah Allah, ikhlaskan Allah SWT dan tidak lain tidak bukan demi untuk memberatkan derajat timbangan kita di hadapan Allah SWT, insya-Allah. Tuan-tuan, 18 Syaban hari ini insya-Allah kita berada lebih kurang 12-11 hari lagi untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Sebagai mukadimah, tuan-tuan, doa Allahumma barik lana fi Sya'ban balighna Ramadan itu secara tak langsung adalah doa minta panjang umur. Betul. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah berkati kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Doa minta panjang umur. Kan maknanya minta Allah selamatkan kita, sihatkan kita, kan, beri semangat kat kita, bantu kita untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Itu adalah doa minta panjang. Tak salah tuan-tuan doa tu, kan? Kita harap Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui dalam hidup kita, ataupun yang lebih utama lebih baik daripada tahun lepas, insya-Allah. Tuan-tuan, kita sambung pembincangan buku kita ni, iaitu buku 10 Asas Penyucian Hati, sebahagian daripada kitab 40 Asas dalam Agama, karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, wafat atau meninggal tahun 505 Hijrah. Buku ni buku penyucian hati, tuan-tuan. Maknanya dia lebih kepada akhlak, lebih kepada tasawuf, lebih kepada untuk membersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmum. Kita dah ambil banyak, tuan-tuan, sebenarnya, dan kita sudah berada di sifat tercela yang kedua. Yang pertama adalah sifat tercela banyak makan ataupun makan berlebihan. Yang kedua yang sedang kita dalam perbincangan hari ini adalah tentang syarhul kalam ataupun cakap yang bukan-bukan ataupun berlebihan dalam bercakap. Jadi kegelinciran lidah yang kita panggil, Imam Ghazali dan terjemahannya ini menyebut dalam kegelinciran lidah. Ada 5 kegelinciran lidah yang telah kita sebutkan sebelum ini, iaitu berdusta yang pertama, yang kedua mengumpat, yang ketiga berbantah-bantah, berjidal, berdebat, kan? Nah, siapa betul, siapa nak menang, berbantah-bantah. Kita akan pergi detail nanti. Pujian, puji-memuji yang melampau pun termasuk dalam kegelinciran lidah. Dan yang terakhir sekali bergurau. Jadi tuan-tuan, kalau ikut rekod saya, kita berhenti kat situ, kan? Dan kita hari ini nak masuk ke kegelinciran lidah yang pertama,
Yang mana Nabi bersabda, la yazalul 'abdu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Dan tidaklah seseorang berbuat dusta dan selalu berdusta hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jadi bila seseorang itu dilekatkan dirinya dengan satu-satu perbuatan, maknanya dia selalu sangatlah dengan benda itu. Kan selalu mengejek orang, tu ada yang suka mengejek orang tu. Akhirnya benda tu melekat pada diri dia. Dan Allah tak akan panggil seseorang itu pendusta, melainkan dia kerap berdusta. Selalu sangat dah jadi tabiat dah. Akhirnya Allah mengatakan sahabat. Sama juga dalam rijalul hadis. Kalau dalam hadis, bila seseorang itu, perawi-perawi itu dikenali dengan banyak hadis dia berdusta, akhirnya dia dipanggil dengan kazzab. Kan dia mubalaghah. Kenapa? Oh dah. Dusta. Okey, baik, insya-Allah. Saya ni, kenapa saya tanda kat sini hari satu hari Ahad dusta? Tapi tak apa, kita ambil yang kedua. Tapi saya nak tambah beberapa firman Allah, sebab saya dah buat study yang ini tadi. Innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Sebab apa Allah tak nak kita berdusta, tuan-tuan? Sesungguhnya pendustaan itu membawa kita kepada fujur, kepada maksiat yang lain, kepada dosa yang lain. Betul, orang kata kalau kita berdusta, kalau kita menipu satu perkara, maka kita akan bawa menipu untuk kali kedua, menipu untuk kali ketiga, dan seterusnya. Dan akhirnya kita akan terus menipu untuk menutup penipuan-penipuan yang kita sebelum itu. Wa innal fujur yahdi ila an-nar. Dan maksiat-maksiat tadi itu akan membawa kita kepada neraka. Jadi tuan-tuan, itulah maknanya disebabkan kita dah sentuh sebelum ni, kita teruskan kepada yang kedua, ataupun kegelinciran lidah yang kedua, iaitu mengumpat. Kita dah ambil tadi 5, dia berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, pujian dan penggulung. Ini kita nak ambil yang mengumpat. Mengumpat ini, tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Ini bermakna apabila Allah memberi perumpamaan, Allah memberi gambaran, Allah memberi analogi di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12, seolah-olahnya buat perkara mengumpat ni adalah seolah-olah kita sedang makan daging saudara kita yang telah meninggal dunia. Sanggup tak sanggup lah. Nabi bersabda lagi, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Sesungguhnya mengumpat itu lebih dahsyat daripada zina. Dan kita akan tengok mengumpat ini, dia termasuk di dalam salah satu dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi di dalam bukunya Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Imam Zahabi bila dia buat buku, bila dia tengok para ulama ni, dia baca banyak dalil, dia baca banyak Quran, ayat Quran banyak dia baca, dia tahu, dia faham. Dan hadis pun banyak dia baca, dia faham, dia hafal, kan? Kita ni tak banyak kan? Maknanya kita ni ikut baca-baca, kita ni lebih kepada taklid je, apa ulama cakap, apa ulama tulis, kita ikut je, kan? Tapi para ulama dia alim, dia faqih, kan? Dia sangat mutqin, sangat kuat ilmu dia. Dia boleh saling kaitkan. Oh, Al-Quran ayat ni kat sini, kat sambungan dia dalam hadis Nabi, syarahan dia ni, syarahan ini. Jadi dia tahu. Jadi Imam Zahabi bila tengok begitu, dia baca dalam hadis-hadis Nabi, dia baca dalam ayat Al-Quran, akhirnya banyak
Ada dalam satu hadis Nabi kata ada 7 dosa besar. Kemudian dalam satu hadis Nabi lain, Nabi kata ada 5 dosa besar. Ada berapa sebenarnya? Kemudian Imam Zahabi tengok baca Quran, tengok dalam Quran Allah sebut laknat malaikat, Allah melaknat. Ada berapa dosa besar sebenarnya? Jadi bila dikumpul-kumpul tuan-tuan, Imam Zahabi buat satu buku. Akhirnya dosa besar itu jadi dikumpul-kumpul jadi 76 dosa-dosa besar. 76 dosa-dosa besar tuan-tuan. Bila para ulama Nusantara kita buat terjemahan di Indonesia, buat terjemahan kan, dia kata akhirnya 76 dosa besar yang Imam Zahabi buat tu keluar buku dekat Indonesia, 76 dosa besar yang dianggap biasa oleh masyarakat. Rupanya 76 tu bolehkah dalam masyarakat kita setiap hari? Antara tadi berdusta pun termasuk. Berdusta dia jadi benda yang mainan. Zina, zina dapat. Ribah termasuklah juga yang kita anggap biasa. Padahal itu adalah salah satu dosa-dosa besar yang kita kena tahu tuan-tuan. Setidak-tidaknya apa yang dipanggil sebagai dosa-dosa besar. Dosa besar ni ada beberapa ciri. Antaranya dia disebut sebagai dosa besar lah. Yang pertama sekali, mudah. Nabi cakap itu adalah dosa besar, maka itu dosa besar. Al-kabair, ijtanibu as-sab'ul mubiqat, 7 jauhi diri kamu daripada perkara-perkara yang membinasakan. Jadi para ulama sebut dia sebagai 7 dosa-dosa besar. Kemudian ciri-ciri lain adalah Allah melaknat perbuatan itu. Dalam Al-Quran Allah melaknat perbuatan itu. Kemudian Allah menjanjikan azab yang pedih, azabun azim, azabun alim. Jadi itu semua adalah tanda-tanda dosa besar. Dan Allah melaknat pelakunya, malaikat melaknat pelakunya. Itu semua termasuk dalam dosa besar. Okay. Baik. Kemudian Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa bahawa barang siapa yang mati dalam keadaan bertaubat daripada perbuatan mengumpat, maka dia adalah orang terakhir masuk syurga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berurusan dengan perbuatan mengumpat, maka dia adalah orang pertama yang akan masuk neraka. Ini dinakalkan Imam Ghazali yang bawa satu, kita kata, riwayat tentang Allah mewahyukan kepada Nabi Musa tentang siapa yang buat dosa mengumpat kemudian bertaubat, dia orang terakhir masuk. Jadi ini kita kata syariat Nabi Musa lah. Cumanya Imam Ghazali bawa masuk dalam buku dia untuk kita ambil pengajaran beratnya mengumpat ni. Nabi bersabda, maratu lailata usriya bi ala qaumin yakhmushuna wujuhahum bi adfarihim faqila li haula'i alladhina yaqdamuna an-nas. 50 diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Pada malam peristiwa Isra, aku telah berjalan melalui satu kaum yang mencakar muka-muka mereka dengan kuku-kuku mereka. Maka aku dimaklumkan mereka adalah orang yang mengumpat. Ketahuilah bahawa batasan bagi mengumpat sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW ialah kamu memperkatakan tentang perihal yang tidak disukai oleh saudara kamu, sekiranya perkara tersebut sampai kepadanya walaupun benar, walaupun betul. Bercerita tentang orang yang tak ada dengan kita, tak ada, dia tak ada kat sini. Kita bercerita, kita dengan kawan kita bercerita tentang si A, kawan kita juga. Si A ni tak ada di situ, walaupun perkara itu betul. Sama ada kamu menyebut tentang kekurangan pada dirinya, akalnya, pakaiannya, perbuatannya, perkataannya, rumahnya, keturunannya, kenderaannya, mahupun sesuatu yang berkait dengannya. Hal ini termasuklah ucapan kamu seperti sesungguhnya lengan bajunya terlalu luas atau pakaiannya terlalu labuh. Walaupun benar tentu.
Tapi ada juga para ulama sebut kalau dia ada, dia tak suka. Kalau betul, bima yakar disebut yang ini walaupun betul, tapi ada satu syarat lagi. Kalau walaupun betul, tapi dia tak suka benda tu disebut. Kan? Jadi senang cerita tu. Nak beritahu lah, senang cerita. Kalau orang tu tak ada kat situ, tak payah sembang lah pasal dia. Kalau orang tu tak ada di situ, dia tak ada dengan kita. Jangan cerita pasal orang lah, senang cerita. Jangan cerita pasal orang. Jangan ambil isihan pasal orang. Pernah disebutkan di hadapan baginda Nabi SAW betapa lemahnya orang itu. Lalu baginda Rasulullah bersabda, kamu telah mengumpatnya. Di dalam At-Tabrani, kamu telah mengumpatnya. Padahal dia cakap benda betul. Orang tu lemahnya orang tu. Nabi kata kamu telah mengumpatnya. Sayyidatina Aisyah pernah menunjukkan isyarat tangannya kepada seorang perempuan yang memberi maksud perempuan itu pendek. Lalu Rasulullah bersabda, kamu telah mengumpatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Orang lalu dia rendah sikit lah, mungkin kita buat isyaratnya kan? Jadi Nabi kata kamu telah mengumpatnya. Walaupun dengan perbuatan, tak cakap pun, dengan perbuatan. Maka dengan demikian diketahui bahawa mengumpat itu bukan sekadar hanya terbatas pada ucapan lidah. Bahkan tiada beza antara pemahaman yang terhasil daripada tangan, simbol isyarat, pergerakan, penceritaan atau kiasan yang difahami seperti kata-kata kamu. Sesungguhnya sebahagian daripada kaum kerabat kami dan sebahagian daripada kawan-kawan kami begini dan begini. Dan ketahuilah bahawa seburuk-buruk jenis mengumpat ialah umpatan ahli qura'. Qura' ini adalah penuntut ilmu atau ulama. Contohnya mereka berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menguji kami dengan menghampiri pemerintah untuk menuntut keduniaan, atau kami berlindung dengan Allah daripada kurangnya sifat malu, sedangkan mereka memahami maksud yang dikehendaki dengan ucapan tersebut. Justru mereka menghimpunkan antara mengumpat dan riak serta menzahirkan sifat menyerupai orang soleh yang berwaspada daripada mengumpat. Dan inilah keburukan-keburukan yang mereka tertipu dengannya, sedangkan menyangkakan mereka telah meninggalkan perbuatan mengumpat. Maknanya kita kena faham betul-betul mengumpat ni apa. Okay, tuan-tuan, saya ulang ni, banyak kali saya ulang. Buku ni 10 asas penyucian hati ni, dia orang tasawuf, tuan-tuan, dia ekstra, dia akan ekstra. Dia kata dia next level dia punya tahap, tapi kita boleh latih diri kita untuk jadi begitu. Saya ambil contoh yang selalu saya bawa dekat mana-mana kalau saya bawa baca buku. Kat masjid ni pun saya rasa banyak kali dah saya sebut benda ni kan. Taubatul awam minal dhunub wa taubatul hawas minal ghaflah. Ini nak bagi tahu satu contoh peribahasa ataupun kita kata satu ungkapan yang biasa disebut dalam kalangan orang tasawuf, iaitu taubatul awam minal dhunub. Orang awam macam kita ni, bila kita bertaubat, taubat kita selepas melakukan dosa, itu taubat orang awam. Orang awam macam kita ni, bila dapat dosa, menyesal, kemudian kita bertaubat, tak nak ulang balik, tak nak buat balik dosa tu, benci akan dosa tu, benci sebagaimana benci kita dimasukkan dalam neraka, kemudian berazam tak nak ulang lagi perbuatan tu dengan syarat-syarat taubat lah. Jadi kita bertaubat selepas melakukan kesalahan. Tetapi taubatul hawas, orang hawas ni orang yang berjaga-jaga ni, orang sufi, orang yang soleh, orang yang kita kata nak jaga diri, nak jaga hati dia ni, orang tasawuf lah, kita kata dia orang bertaubat daripada ghaflah. Dia leka, dia lupa nak berzikir, bertaubat. Hari ni lupa nak berzikir, taubat. Hari ni lupa nak istighfar, taubat. Hari ni lupa nak selawat, taubat. Jadi taubat dia tu berada pada tahap yang lebih daripada kita, sebab dia berjaga.
berjaga-jaga, hawas dia berjaga-jaga. Jadi sama juga macam mengumpat ni tuan-tuan. Jadi kalau ikut makna sebenarnya dia kata kalau zikruka akhaka bima yakrah, apa yang dia tak suka kalau dia ada, itu dia panggil sebagai mengumpat. Kalau kita cerita yang baik itu, alhamdulillah kita tak pulang kan, yang baik. Tapi kalau dalam buku ni dia kata sekalipun betul kita cerita tentang orang tu, maka itu dikira sebagai mengumpat. Jadi maknanya untuk elak daripada kita tercerita yang tak baik, kalau dia tak ada, tak payah cerita. Macam tu dia, kita berjaga-jaga. Dia berjaga-jaga. Kemudian wal mustami'u, kita tengok ni. Demikian juga perihal kepada pendengar. Kadang-kadang terzahir rasa cenderung dengan ucapan orang yang mengumpat sehingga membuatkan bertambahnya kesungguhan untuk mengumpat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mustami'u ahadul muqtabain. Dan orang yang mendengar umpatan termasuk dalam kalangan orang yang mengumpat. Riwayat At-Tabrani dengan sanad yang dhaif. Jadi tuan-tuan, ditakdirkan Allah kita berada dalam majlis yang sedang bercerita tentang orang lain. Apa tindakan kita? Larilah daripada situ kan. Sebab Nabi cakap yang dengar pun sama, yang dengar pun jadi. Jadi kalau kita berdua dengan kawan kita yang sedang cerita tentang orang lain, kita ada dua pilihan. Kita suruh dia diam ataupun kita beredar daripada situ. Dah lah, jangan cerita lah pasal orang yang tak ada ni. Kan? Wal mustami'u ahadul muqtabain. Dan orang yang mendengar umpatan termasuk dalam kalangan orang yang mengumpat. Demikian juga kadang-kadang seseorang itu berkata, janganlah mengumpat si fulan, sedangkan hatinya tidak benci terhadap umpatan tersebut, namun tujuan ucapan tersebut adalah untuk dikenali sebagai orang yang waro. Tak jadi juga, konon aja tu, mulut aja cakap janganlah mengumpat, tapi hatinya tidak membenci, pun tak jadi juga. Dia kena seiring dan sejalan, hati dan mulut mesti sekali jalan. Hal ini juga tidak mengeluarkan seseorang daripada dosa mengumpat, selagi mana dia tidak membenci dengan hatinya terhadap umpatan tersebut, serta tidak terjebak dengan dosa riya. Allahu Akbar. Maka seseorang itu akan terkeluar daripada dosa mengumpat sekiranya hatinya membenci perbuatan mengumpat dan mendustakan apa yang disampaikan oleh pengumpat dan tidak mempercayainya, disebabkan pengumpat itu adalah fasik yang berhak untuk didustakan. Seterusnya, seorang Muslim yang disebutkan dalam sesuatu umpatan berhak untuk disangka dengan sangkaan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah harrama minal muslim damahu wa irdahu wa malahu wa ayyadhunna bihi dhannusu. Sesungguhnya Allah memuliakan darah, maruah dan harta seorang Muslim, serta Allah mengharamkan seseorang Muslim itu disangka dengan sangkaan yang buruk. Maka mengumpat dengan hati adalah haram, sebagaimana mengumpat dengan lidah juga adalah haram, melainkan seseorang itu terpaksa untuk mengetahui yang tidak boleh diabaikan. Jadi tuan-tuan, nak masuk bulan Ramadan ni lah, maknanya kita kata Ramadan ataupun saum itu maksudnya imsak, menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Jadi yang boleh membatalkan puasa ni pula para ulama kategorikan sebagai yang boleh membatalkan pahala puasa dan yang boleh membatalkan puasa itu sendiri. Kalau tidak ada Nabi sebutkan min sha'imin, kan ada hadis tu, sebab ramai orang yang puasa laisa min siyamihi, tidak ada pada puasa itu melainkan lapar dan dahaga. Jadi tuan-tuan, antara yang boleh, maknanya kena puasa telinga, puasa mulut, puasa mata, puasa hati, puasa jari, puasa kaki, puasa tangan. Itu maknanya supaya kita mendapat full mark, yang sahih puasanya, yang sah puasanya, dan dapat
pahala puasa yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Ramadan ada dekat 12-11 hari lagi insya-Allah. Ada waktu yang diberi rukhsah tuan-tuan. Imam Ghazali menyelarakan beberapa rukhsah yang dibenarkan untuk kita mengumpat. Hanya saja 6 keadaan yang diberi keringanan untuk mengumpat. Yang pertama, orang yang dizalimi mengadu tentang kezaliman yang dilakukan oleh orang yang zalim terhadapnya ketika menghadap pihak pemerintah bagi menghentikan kezaliman tersebut. Ialah tuan-tuan, macam mana kita orang yang disakiti, kalau tak cerita tentang perbuatan orang yang menyakitkan kita, maknanya kita kena cerita lah. Ini dalam bab hukuman, dalam bab qadhi, dalam bab kita nak cerita kebenaran di mahkamah sebagai contoh. Mana boleh selindung kebenaran dalam mahkamah? Kena cerita semua. Maka dalam hal ini dibenarkan dengan niat bukan kita nak ayamkan dia, bukan kita nak mengumpat pasal dia, tetapi untuk menuntut keadilan kita sedang dizalimi. Sekiranya mengadu kepada selain daripada pemerintah atau pihak yang tidak mampu menghalang kezaliman, maka adalah tidak boleh. Kalau kita cerita dekat orang yang kita tahu tak mampu nak buat apa-apa pun, maka tak boleh. Kedua, keadaan kedua, orang yang diminta bantuan untuk mengubah kemungkaran harus baginya untuk diperdengarkan umpatan tersebut. Samalah tadi kepada pemerintah, kita cerita kepada pemerintah, kepada ulil amri kita nak buat aduan ni pasal ada maksiat berlaku dekat kawasan kejiranan saya tahu rumah tu sepatutnya tak boleh orang perempuan masuk atau tak boleh orang lelaki masuk. Tiba-tiba saya nampak sesuatu yang mencurigakan, jadi boleh kita adu kepada ulil amri. Kemudian yang kedua tadi, orang yang diminta bantuan untuk mengubah kemungkaran harus baginya untuk diperdengarkan umpatan tersebut. Kita nak minta tolong, minta bantuan orang, maka boleh kita bercerita. Jadi bercerita, meluah ni pun kadang-kadang sekarang ni jadi satu keperluan, tuan-tuan, meluah. Tapi kita kena tahu dengan siapa yang kita luahkan itu. Kita depression sekarang, tuan-tuan, dah jadi satu penyakit. Selepas pandemik berlaku tu kan, macam-macam orang jadi penyakit tekanan jiwa dia kan. Rupanya dia tidak berkongsi masalah dia. Rupanya kat pejabat kami pun, kat pejabat dia nampak macam biasa, time sukan dia okey kan, time biasa dia okey kan. Tapi bila dia ada peluang bercerita itu, automatik tanpa dipaksa air mata akan keluar kan. Dia asalnya nak cerita benda lain, tapi bila tersentuh cerita yang lama dia pegang, lama dia pendam tu, dia boleh keluar air mata tiba-tiba macam drama pun ada kita tengok. Tapi itulah beban orang yang sedang menanggung depression itu kan. Hati-hati. Jadi kadang-kadang kalau orang nak cerita tu kita dengar, tapi kita kadang-kadang niat nak membantu lah. Niat kita nak membantu. Bantu dengar je pun sebenarnya sudah cukup baik untuk dia. Okey, yang ketiga, orang yang ingin mendapatkan fatwa sekiranya perlu untuk menyebutkan umpatan tersebut ketika pertanyaannya sebagaimana pertanyaan Hindun kepada Nabi. Sesungguhnya Abu Sufyan seorang suami yang kedekut tidak pernah memberi nafkah yang secukupnya kepada saya. Ini adalah merupakan suatu pengaduan, namun dihalalkan sekiranya terdapat faedah daripadanya untuk mengetahui suatu hukum. Hindun mengadu tentang Abu Sufyan kepada Nabi SAW. Abu Sufyan tu bagi duit tak cukup ya Rasulullah. Jadi ini cerita mungkin dalam keadaan yang tertutup, tidaklah Facebook kan. Suami saya kedekut dekat Facebook. Tak jadilah tu. Itu memang nak mengumpat tu ciri penyakit nama dia. Jadi kalau dalam keadaan macam ni, mungkin dalam keadaan tertutup, keadaan yang tidak yang kita kata selamat, maka dia pun mengadu.
Dan daripada sini nak para ulama bagi hukuman, boleh harus bagi isteri mengambil duit belanja daripada suaminya tanpa pengetahuan suami, tetapi dengan keadaan secukupnya untuk belanja rumah, kan? Bekas dah habis, minta kat suami tak bagi-bagi. Suami tengah mandi gantung seluar, wallet tinggal lah kat luar bilik air. Isteri ambil sekadarnya untuk belanja rumah tangga diharuskan. Itu tak dikira mencuri lah, sebab memang tanggungjawab suami, tapi suami itu pula tak cukup pemurahnya. Baik, seterusnya, memperingatkan seorang Muslim mengenai kejahatan seseorang. Keempatnya, memperingatkan seorang Muslim mengenai kejahatan seseorang sekiranya dia mengetahui, dan jika dia tidak menyebutnya, nescaya akan diterima persaksian orang tersebut. Sebagaimana seseorang itu memberitahu kepada pembayar zakat mengenai perihal amil yang akan dibuat urusan dengannya, atau kepada orang yang akan bernikah mengenai perihal orang yang akan dinikahinya. Sekiranya dia membiarkan urusan tersebut berlaku sehingga dapat mendatangkan kemudaratan, maka dia boleh memberitahu keburukan pihak tersebut kepada siapa yang akan terkena mudarat itu sahaja. Kita tahu lelaki itu macam mana, sebab kita pernah tahu dia sebelum ni macam mana. Orang kita dengar-dengar dia nak kahwin dengan si Pulanah. Itu yang orang kata boleh cerita tu pada waktu tu, sebab kita tahu dia dulu macam mana. Kaki pukul, kedekut dengan isteri, isterinya dipukul. Jadi kalau dalam keadaan kita tak cerita kepada bakal yang akan menikahinya, perempuan yang bakal menikahinya atau keluarga bakal yang menikahinya tu, dan kita pula tidak ada dengar dia sudah bertaubat ke, tidak nampak perubahan pada diri dia, banyak justifikasi lah. Kita kena buat homework sikit lah, kok dia dah berubah ke apa, kan. Tapi yang pasti, kalau kita tidak bagi tahu bimbang kemudaratan itu akan terkena pada orang lain, maka kita wajib boleh bagi tahu untuk orang yang bakal terkena mudarat itu saja. Keluarga pengantin atau keluarga bakal tu tadi lah. Tak bolehlah kita cerita meluas, kan? Sebab dia, kita kata untuk menutup juga. Betul dia adalah satu kesalahan, betul dia adalah satu, tapi kesalahan itu hanya kepada dirinya dan orang yang berkaitan dengan dirinya saja. Tak boleh kita cerita kat orang pula, orang yang tak ada kena-mengena buat apa nak tahu. Itulah sangat cabaran hari ini, tuan-tuan. Cabaran hari ini dengan media sosial, dengan kuasa viral, kan? Viral benda yang bukan-bukan, viral benda yang mengaibkan. Tuan-tuan, kalau sampai berita-berita macam tu yang mengaibkan orang, cukup sampai kat kita je lah, tuan-tuan. Sampai kat telefon kita cukup. Jangan kita pula tekan lama-lama keluar forward, kita pula panjangkan forward. Kemudian kita betul ke ni? Tak payah, tuan-tuan. Kalau cerita tu cerita hal orang, tak payah. Kalau gempa bumi ke, banjir ke, nak berita-berita penting ke, kan, kita atau tak betul ke ni? Mohon pengesahan. Ini berita tak pasti, berita tentang orang, berita yang tak ada kepentingan pun kita untuk tahu betul ke tidak berita tu. Kita forward, kemudian kita tulis, mohon kepastian betul ke. Tak payah, tuan-tuan. Habis kat kita cukup lah, berhenti kat kita cukup lah, kan? Habis hari ini semua, ya. Habis bila ada media sosial, bila ada share, bila ada viral apa semuanya, kan? Ujian kita untuk menjadi seorang Muslim yang baik semakin mencabar, kan? Dulu duduk seorang-seorang dalam bilik, tak banyak, saya rasa tak banyak lah dosa boleh buat. Duduk seorang-seorang dalam bilik, telefon pun tak ada, internet tak ada, duduk seorang-seorang kat bilik, boleh buat apa? Kuranglah dosa kita. Tapi sekarang duduk seorang-seorang dalam bilik, ada telefon, kemudian telefon ada line pula, ada data pula, ada wifi pula, habis lah. Macam-macam boleh buat. Jadi itulah, kita berazam. Jadi puasa tangan untuk bulan Ramadan ini termasuklah juga puasa tangan daripada klik yang bukan-bukan,
di laman-laman web pun termasuk juga dalam puasa tangan. Okey, baik. Okey, tuan-tuan, kita ambil terakhir insya-Allah. Ketika seseorang itu hanya dikenali dengan nama yang tidak elok seperti Al-Amash, rabun, atau Al-Arash, setempat. Namun sekiranya seseorang itu menyebut mereka dengan nama yang lain adalah lebih baik. Itu tidak dipanggil sebagai mengumpat. Kalau ikut Imam Ghazali, dia tidak dipanggil sebagai mengumpat. Dalam kampung kita ni, dia rabun, dia memang rabun, dan dikenali daripada kecil dia dengan rabun tu, dan dia pun tak kisah dipanggil rabun sebab dia memang rabun dari Allah. Bolehlah panggil dia rabun. Mana dia tu yang rabun, si rabun tu, si rabun tu dia terima. Dan kemudian si tempang, dah memang dia tempang, nak panggil nama tak ingat kan. Memang daripada dulu dikenali sebagai tempang, dan dia pun tak kisah dipanggil tempang, maka dalam keadaan itu bolehlah kita panggil dengan nama tersebut. Tapi Imam Ghazali meletakkan nama, sekiranya seseorang itu menyebut dengan nama yang lain adalah lebih baik. Itu kata-kata. Dia kata dia nak, okay, kita ambilkan yang keenam. Sekiranya seseorang itu terang-terang melakukan keaiban, bahkan berbangga di khalayak ramai, maka tidak makruh untuk menyebut keaiban tersebut seperti orang pun dan pemilik rumah pelacuran. Al-Hasan berkata, 3 golongan yang tidak dikira sebagai mengumpat ke atas mereka ialah orang yang mengikut hawa nafsu, orang fasik yang jelas sifat fasiknya, dan pemerintah yang zalim. Ini semua kita boleh cerita keadaannya. Maknanya bukan kita mengumpat dalam keadaan ini, kita cerita keburukan dia sebab dia akan mendatangkan mudarat kepada orang yang akan berurusan dengan dia. Kemudian kita bagi tahu awal-awal itu tidak termasuk dalam mengumpat, dan 6 keadaan yang dibenarkan tadi itu tidak dikira sebagai mengumpat. Baik tuan-tuan, InsyaAllah saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu, terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik itu daripada Allah SWT. Salam segala kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Qul wa hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.